Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam subjek Sains Komputer tingkatan 4. Kita masih lagi dalam tajuk 2.0 Pekalan Data. Dalam tajuk ni ada pekalan data hubungan, reka bentuk pekalan data, pembangunan pekalan data dan hubungan. Ini semua tajuk ni awak kena habiskan untuk awak siapkan fasa 2. Okey ya. Okay, kita sambung 2.1 pekalan data hubungan, iaitu tajuk 2.12 model-model pekalan data. Itu ada soalan keluar dalam periksa pertengahan. 2.1.2 model-model pekalan data. Ada berapa? Siapa tahu? Ada 2? Ada 3? Apa dia 3? Amir? Awak baca dah tahu lah. Awak dah baca lagi kat rumah? Sepatutnya sebelum cikgu ajar ni awak baca dah. Baca buku tengok dulu. Bukan sains komputer saja, semua subjek macam tu. Sebelum cikgu awak ajar, awak dah baca. Barulah. Cepatlah. Okey, tengok model-model pekalan data. Okey, penyusunan secara konseptual suatu pekalan data dan merupakan satu cara mentakrif dan menggunakan data dalam satu pekalan data. Disusun model-model ini disusun secara konseptual. Ada 4 model. Macam mana boleh jawab 3, 2? Ada 4 model pekalan data dengan kelebihan masing-masing. Setiap model tu dia ada kelebihan. Ada 4 sebenarnya. Kena ingat ni. Ini model pekalan data. Yang pertama, hierarki. Tahu hierarki? Contohnya hierarki, awak punya keturunan lah. Mula nama awak, nama ayah awak, nama tok awak, nama toki awak, tonya awak dan sebagainya. Yang kedua, rakaian. Yang ketiga, hubungan. Yang keempat, berorientasikan objek. So, kita akan belajar 4 model pekalan data ini. Ada 4 model pekalan data. Yang pertama, model pekalan data hierarki. Ini contoh. Contoh pekalan data hierarki. Yang ni nanti awak kena buat ni. Awak kena pilih model mana awak nak guna dalam fasa 2. Ini contoh hierarki ya. Tengok macam mana kita buat. Yang pertama, aliran akademik. Dia ada sains, dia ada sastra. Lepas tu sains apa dia? Sains fizik, kimia, bio. Sastra apa dia? Sains panduan, perakuanan dan perdagangan. Ini contoh hierarki. Boleh faham? Jadi model hierarki ni model yang terawal digunakan semenjak tahun 1950. Lama dah guna. Jadi sering digunakan, model hierarki ini sering digunakan dalam sistem maklumat keluaran syarikat IBM. Data disusun dalam struktur pokok. Disusun secara pokok macam tadi lah yang awak tengok tadi. Aliran sastra apa dia, aliran sains apa dia, disusun dalam bentuk pokok. Sesuai digunakan sekiranya suatu entiti mempunyai hubungan satu induk, parent, dengan satu atau lebih entiti anak, child. Kalau kita nak buat, kita ada entiti itu ada induk dia, parent dia, dengan satu ataupun lebih entiti anak. Sesuailah kita guna model hierarki ini.
Tidak menyokong banyak hubungan entiti induk kepada banyak entiti anak. Dia tidak menyokong hubungan banyak entiti induk kepada banyak entiti anak. Dia keluar satu je. Ha? Oleh itu model ini tidak banyak digunakan. Sebab dia tak menyokong induk, dia tak menyokong banyak entiti anak. Jadi model ini tidak banyak digunakan. Okey, ini contoh model dia. Yang paling mudah lah ni ya. Okey, ini model pekalan data hierarki. Okey, contoh. Contoh dia model hierarki. Sebuah pekalan data berasaskan model pekalan data hierarki diperlukan untuk menyimpan rekod data entiti-entiti seperti sekolah, kelas, murid, guru dan subjek. Cuba buat. Cuba lakarkan dulu. Seorang main lakar depan ni. Model hierarki. Ridwan. Okey. Cuba buat ke depan model hierarki berdasarkan kepada sekolah, kelas, murid, guru dan subjek. Sekolah, dia ada kelas. Ha? Sikit salah ke? Kelas, dalam kelas tu dia ada guru dan murid. Murid dia ada subjek. Mendengar cakap orang sangat, buat sendiri. Okey, boleh? Ridwan Boleh Jadi soalan dia akan bagi gini soalan dia. Dia akan bagi awak senarai nama, lepas tu awak kena bina model hierarki ataupun model yang lain Jadi boleh sekolah, kelas, guru, murid dan subjek. Okey, itu contoh yang pertama. Jadi entiti sekolah dia merupakan induk. Boleh entiti sekolah dia merupakan induk kepada entiti kelas. Kena ambil perhatian ni sebab ni nanti awak nak buat dalam fasa 2. Entiti kelas pula dia merupakan induk kepada entiti guru dan entiti murid. Ya. Dan entiti murid dia merupakan induk kepada entiti subjek. Boleh? Hak atas tu jadi induk, hak bawah jadi anak. Entiti subjek adalah anak kepada entiti murid. Hak bawah jadi anak, hak atas jadi induk. Okey, ni contoh. Nampak? Ni yang lebih besar lah. Itu yang rekas. Ini yang lebih besar. Nama sekolah. Sekolah apa dia? Kelas. Kena tulis kelas. Nanti dalam fasa 2 kena buat macam ni nanti. Dalam kelas ada rekod murid. Dia ada rekod guru. So, dia akan jadi banyak lah nanti. Lepas tu dia ada ID murid. Nama apa dia, tarikh lahir dia, alamat dia apa. Lepas tu dia ada subjek. Rekod subjek. Ini yang lebih detail lah. Jadi awak kena buat yang lebih detail lah nanti. Satu contoh je lah. Yang kedua, model pekalan data rakaian. Ini contoh. Rakaian. Ada beza tak dengan hierarki? Apa beza dia? Okey, dia rakaian dia terdiri daripada beberapa jenis rekod dan ada hubungan. Rakaian maksudnya ada hubungan melalui petunjuk. Petunjuk ni lah nak panah ni. Kalau hierarki dia ada petunjuk tak? Tak ada kan? Ada nak panah dah hierarki tadi? Tak ada. So rakaian dia ada petunjuk. Petunjuk dan dia ada hubungan. Perhubungan Itu model rakaian. Model ini dapat mengatasi beberapa ketidakboleh tentuan daripada model hierarki. Jadi model ini lebih baiklah daripada model hierarki Okey, tengok contoh.
Contoh, entiti subjek boleh mempunyai dua induk, iaitu entiti kelas dan entiti murid. Contoh, siapa nak buat ni? Okey, entiti subjek boleh mempunyai dua induk, iaitu entiti kelas dan entiti murid. Pencarian semua subjek dalam kelas tertentu boleh dibuat secara terus berbanding dengan model hierarki. Nak cari subjek dalam kelas tu kita boleh buat secara terus berbanding dengan model hierarki. Hubungan murid dan subjek adalah hubungan banyak ke banyak. Many to many. Kita dah buat itu kan, dalam 3. Iaitu setiap murid mungkin mendaftar untuk banyak subjek dan setiap subjek mempunyai banyak murid. Boleh faham hubungan banyak ke banyak? Kalau hierarki tadi hubungan dia apa dia? One to many. One to many. Okey, satu pada banyak. Yang ni banyak ke banyak rangkaian. Ini contoh dia. Ni contoh. Jadi seorang murid mungkin dia mempunyai banyak subjek. Satu subjek mungkin dia mempunyai banyak murid. Itu maksudnya dia ada rangkaian. Berbanding dengan model hierarki. Hierarki satu-satu je. Jadi model ni lebih baiklah berbanding dengan model hierarki. Nanti awak kena pilih model mana nak buat. Boleh nampak gambaran? Okay, boleh nampak Ini model yang kedua. Dan model yang ketiga, model hubungan. Ni contoh model hubungan. Relational database, dia ada member, dia ada ID, dia ada first name string. Name, dia ada email. Lepas tu dia dihubungkan dengan member group. Member group. Jadi model hubungan ini sering kita gunakan kerana mudah dibina, digunakan dan diuruskan dengan dunia sebenar. Okay? Maksudnya model hubungan ini lagi baik daripada model rangkaian. Sering digunakan. Datanya disusun dalam jadual yang terdiri daripada lajur dan baris. Data dia disusun dalam jadual yang terdiri daripada lajur dan baris. Kelebihannya, struktur pekalan data tidak perlu dinyatakan terlebih dahulu. Okey. Model ini digambarkan dengan menggunakan 3 entiti. Kalau rangkaian tadi 2 saja. Hubungan ini dia boleh sampai pada 3 entiti jadual, iaitu murid, pendaftaran dan subjek. Murid, pendaftaran dan subjek. Macam mana kita nak hubungkan? Atribut ID murid dari entiti murid dan kod subjek dari entiti subjek dijadikan kunci primer. Untuk model hubungan, kita kena ada kunci primer kan? Dah belajar kan? Nanti kita tengok lebih detail . Satu lagi kunci apa? Satu lagi kunci asing. Ada 2. Jadi kita akan jadikan ID murid sebagai pengunci utama, primary key. Begitu juga dengan kod subjek bagi entiti subjek. Kunci primary key ini akan dihubungkan kepada kunci asing. Tersebut ID murid dan kod subjek di dalam entiti pendaftaran. Ingat tak lagi? Macam mana kita nak jadikan primary key, macam mana nak jadikan secondary key. Kita dah belajar itu dalam 3. Nanti kita akan sentuh balik yang ni. Jadi dalam fasa 2 itu kena nyatakan juga yang mana kunci primer dan mana yang kunci asing. Lepas dihubungkan melalui kunci primer dan kunci asing, data berkenaan akan digabungkan.
Ini dah kita buat hari tu ni. Ini contoh. Kita tengok murid. Ada kelas, nama, ID murid. Pendaftaran. ID murid, kod subjek. Okey. Untuk murid, mana dia? Primary key. Mana satu? Atribut mana yang kita jadikan primary key? ID murid lah. Untuk entiti murid. Ini entiti murid. Jadi ID murid ini kita jadikan dia sebagai pengunci primer ataupun primary key. Untuk subjek, yang mana? Kod subjek kita jadikan primary key sebab dia unik. Okay, untuk secondary key, patutnya di sini dia ada ID murid satu lagi. Dia kunci asing ataupun secondary key tu dia mesti ada pada entiti murid itu yang dijadikan sebagai primary key ya. Yang ni ditunjukkan primary key saja ya. Itu lebih detail nanti dia akan tengok nanti ya. Jadi ini yang dihubungkan. Ini yang dihubungkan ID murid dan juga kod subjek. Dia ada tiga entiti ya. Kita boleh gabungkan. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, model pekalan data berorientasikan objek. Object oriented. Ini contoh object oriented. Maintenance report, activity code. Objek satu instant. Objek yang dua maintenance activity. Tengok dihubungkan dengan primary key juga. Kod yang sama. Atribut yang sama lah dihubungkan dengan atribut yang sama. Kaedah yang baru ini merupakan kaedah yang baru dalam pengurusan data. Mungkin ada yang nak buat model ni ya dalam fasa 2. Sebab nanti awak pengaturan awak akan jadi lebih mudah jika guna model ni ya. Model ini menyimpan takrifan objek-objek yang boleh digunakan semula oleh perisian. Model ini mempunyai ciri yang sama dengan model rakaian, iaitu dapat mewakilkan data untuk hubungan banyak ke banyak. Banyak ke banyak, many to many. Kita tengok contoh. Tengok bagaimana model yang keempat. Pensyarah itu entiti. Atribut dia, nama staf, nombor fakulti, jantina, kaedah. Kejadian kelas. Nama, staf, tengok dia hubungkan dengan atribut fakulti ya. Dan ini juga seorang lagi, tengok dia hubungkan dengan fakulti. Okey. Dia ada hubungan yang sama. Atribut yang sama kita akan hubungkan. Kelas menggambarkan keadaan entiti objek sebenar. Atribut data yang mewakili sifat objek tersebut. Atribut maksudnya data yang mewakili sifat objek-objek tersebut. Kaedah metod menjelaskan kelakuan bagi objek dan juga dikenal sebagai prosedur atau fungsi. Ini pun kita dah belajar itu prosedur atau fungsi. Objek di dalam kelas dikenal sebagai kejadian kelas. Objek yang ada dalam kelas kita kenali sebagai kejadian kelas. Jangan nanti tak tahu pula benda masuk kejadian kelas. Kejadian, dia guna kejadian. Kejadian. Setiap kejadian kelas mempunyai nilai data tersendiri. Okay, bagi setiap atribut. Tetapi masih boleh berkongsi nama atribut dan keadaan sama dengan kejadian kelas yang lain. Jadi setiap kelas dia boleh adakan atribut yang sama, nama yang sama. Tapi entiti kelas itu berlainan. Berlainan. Okey, ini contoh dia tadi. Okey, ini perbandingan antara model-model pekalan data. Dia ada perbandingan. Hierarki, model terawal. Mudah digunakan. Konsep mudah menggunakan struktur pepohon untuk menyusun data. Tidak sesuai untuk hubungan banyak induk ke anak. Okey, yang kedua rakaian.
Model mengatasi kelemahan model hierarki. Untuk mengatasi kelemahan model hierarki. Untuk hubungan banyak ke induk, ke banyak anak. Tukar untuk menambah hubungan baru. Hierarki, rangkaian. Hubungan data disusun dalam jadual terdiri daripada laju dan baris. Mudah dibina, digunakan dan diuruskan. Model yang selalu digunakan. Orientasi objek, kaedah baru dalam pengurusan data, menyimpan takrifan jelas objek dan hubungan untuk pekalan data yang memulakan hubungan kompleks di antara objek-objek. Prestasi pencapaian yang terbaik. Jadi dalam fasa 2, buat yang model 3 dan 4 lah. 1, 2 tak payah buat lah. Kurang markah. Ini perbandingan model-model pekalan data. Okey, habis tajuk ini, kita jumpa lagi ke tajuk yang seterusnya.